Seperti tahun ni anda sudah sebut dah, berkenaan dengan waktu ni khilaf-khilaf dia. Sekali lagi lah kita sebut sepintas lalu, iaitu berkenaan dengan waktu sembahyang zuhur. Tak ada khilaf tentang waktu zuhur itu bermula daripada gelincir matahari. Ada sedikit khilaf, baru ni sudah disebut, iaitu selepas gelincir matahari qadar satu tali kasut, sepanjang tali kasut, baru masuk waktu zuhur. Tetapi yang pertama, sebaik saja gelincir matahari sudah masuk waktu zuhur, itu yang lebih kuat, yang lebih sahih, dan yang lebih ramai. Lebih ramai berpendapat begitu, sebaik saja gelincir matahari pada waktu tengah hari itu masuklah waktu zuhur, walaupun sebelum sampai sepanjang tali kasut itu. Mereka mentakwilkan hak riwayat hak baru ni kita sudah jumpa dah, sepanjang tali kasut baru masuk waktu zuhur. Selepas gelincir matahari sepanjang tali kasut baru masuk waktu zuhur. Mereka kata hak tu bukan baru masuk waktu zuhur, tetapi habis sembahyang zuhur, selesai sembahyang zuhur. Yang ni sebaik saja gelincir matahari telah Nabi SAW mulakan, Jibril mulakan sembahyang, lepas tu habis sembahyang pada waktu sepanjang bayang sesuatu tu sepanjang tali kasut selepas gelincir matahari. Sudah ada bayang sepanjang tali kasut, yang ni Jibril selesai bersembahyang zuhur itu dengan Nabi SAW. Dia takwil gitu, dan hak tu lebih sahih. Itu berkenaan dengan sembahyang zuhur. Berhubung dengan akhir sembahyang zuhur, dalam hadis baru ni dan hak saat ni pun ada. Hak saat ni tapi saat ni tak ada. Dia sebut sembahyang zuhur ketika tergelincir matahari, gitu saja. Akhir dia tak ada sebut. Dalam riwayat sebelum ni ada sebut. Berkenaan dengan akhir sembahyang zuhur ni, akhir waktu zuhur, iaitu ada khilaf, beberapa khilaf. Yang pertama, bayang sesuatu jadi sama panjang dengan dia. Bayang sesuatu tu sama panjang dengan dia. Selepas tu kalau panjang sikit pun daripada dia, masuk dalam waktu asar, habis dalam waktu zuhur. Itu satu. Yang kedua, bayang sesuatu tu menjadi dua kali ganda dia, bukan sekali ganda sama panjang, dua kali dia, baru habis waktu zuhur. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dalam zahir riwayat, orang panggil zahirin riwayat dia. Tetapi dalam kebanyakan riwayat dalam mazhab Imam Abu Hanifah, seperti yang lain-lain juga, iaitu apabila bayang sesuatu itu jadi sama panjang dengan sesuatu itu, lepas tu bila panjang sikit, lebih sikit, masuklah waktu asar, habislah waktu zuhur. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, selepas waktu zuhur dia ada orang panggil waktu mustarak. Waktu mustarak ini pendapat Imam Malik. Di sini dia sebut ni dalam kitab ni pada muka surat 154, pendapat Ibnul Mubarak dan Ishaq bin Rahawayh. Mereka mengatakan selepas waktu zuhur, antara zuhur dengan asar tu orang panggil waktu mustarak, waktu berkongsi. Mana kita kerjakan sembahyang asar pada waktu itu pun tunai, orang panggil. Kita kerjakan sembahyang zuhur pada masa itu pun tunai juga, masih lagi dalam waktu lagi. Iaitu apabila bayang sesuatu itu menjadi sama panjang, situ sama panjang dengan sesuatu, itu hak akhir dia. Kalau sembahyang lagi kadar 4 rakaat, ambil air sembahyang, lepas tu sembahyang 4 rakaat, boleh lagi. Dan dalam masa tu juga kalau sembahyang asar, boleh lagi. Yang ni kalau satu orang sembahyang zuhur pada masa tu, seorang lagi sembahyang asar, kedua-duanya menunaikan sembahyang dalam waktunya. Yang ni mengikut mereka. Begitu. Inilah yang dikatakan dalam kitab ni, wa ta'ifatun minal ulama annahu yadkhulu waqtul 'asr wa la yakhruju waqtuz zuhur.
masuk dah waktu asar, tetapi tak habis lagi waktu zuhur. Tinggal lagi kadar 4 rakaat yang boleh dikerjakan zuhur dan asar adaan secara tunai. Secara tunai, dikira tunai lagi. Mereka berpegang dengan mana? Dulu, baru ni kita sudah jumpa pada hadis. Nabi SAW bersabda, yang ni Jibril bersembahyang zuhur dengan aku pada hari yang kedua, ketika bayang sesuatu itu menjadi sama panjang dengannya. Dan bersembahyang asar pada hari yang pertama, ketika bayang sesuatu itu menjadi sama panjang dengannya. Hak tu lah kata. Dia pergi hak tu. Maknanya kalau buat sembahyang asar pada masa itu pun boleh, zuhur pun boleh. Sebab pada hari yang kedua nak cerita hujung sembahyang zuhur tu, akhir sembahyang zuhur tu, pada ketika bayang sesuatu telah menjadi sama panjang dengan dia. Lepas tu hari yang pertama dia nak tunjuk sembahyang asar tu, ketika bayang sesuatu menjadi sama panjang juga. Hak tu lah. Ini menunjukkan kedua-dua sembahyang tu boleh dikerjakan pada masa ni. Orang panggil waktu mustarak, waktu yang dikongsi oleh dua sembahyang. Mengikut mereka inilah, mengikut mereka ini, kalau dikerjakan pada masa tadi masih lagi tunai. Tentang akhir waktu zuhur, begitulah. Waktu asar seperti tadilah, maknanya berpandukan kepada hak zuhur tadi. Bagi orang yang mengatakan sebaik saja golongan yang pertama, lebih sikit daripada bayang sesuatu tu, lebih sikit bayang, masuklah waktu asar. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, maknanya 2 kali bayang sesuatu, baru masuk waktu asar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, selepas pada waktu mustarak tadi lah. Selepas pada waktu mustarak tadi, itulah waktu sembahyang asar yang tidak ada khilaf. Tetapi kalau dibuat sembahyang asar pada sebelum tu, boleh, sebab waktu mustarak. Ini pendapat yang ketiga, berkenaan dengan permulaan waktu asar. Permulaan waktu maghrib pula. Permulaan waktu maghrib mengikut jumhur ulama, iaitu bila jatuh matahari, tenggelam matahari ataupun terbenam matahari. Terbenam matahari. Tetapi mengikut Imam Syafi'i, ada satu pendapat dia, ada beberapa pendapat Imam Syafi'i, ini dalam salah satu pendapat dia. Dia kata apabila bayar sesuatu itu menjadi 2 kali ganda dia, maka habislah waktu asar. Walaupun maghrib tu tak masuk lagi, matahari tak jatuh lagi, maghrib tak masuk lagi, tapi asar sudah habis. Itu asar tadi tu. Maknanya maghrib tak masuk lagi. Maghrib tu ittifaq lah, mana apabila jatuh matahari baru masuk waktu maghrib. Tapi asar tadi akhir dia ada khilaf. Ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan kalau selagi tak jatuh matahari juga ada lagi lah waktu asar. Tapi ada satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan sebelum jatuh matahari itu habis dah waktu asar. Tetapi pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain semua mengatakan baru habis waktu asar itu apabila masuk waktu maghrib. Mana tidak ada waktu, orang panggil dalam istilahnya waktu muhmal, waktu kosong, seperti selepas subuh dengan zuhur, waktu kosong. Tak ada lagu tu. Maknanya rapat ke maghrib lah. Ini berdasarkan hadis man adraka raka'atan minas salah qabla an taghrub asy-syams faqad adraka. Sesiapa yang dah 1 rakaat sembahyang tu sembahyang asar lah sini, sebelum jatuh matahari, berarti dia telah dah sembahyang tu. Maknanya dah tunai dalam waktu lagi. Walaupun hak 3 lagi tu dia sembahyang dalam waktu maghrib, dia kira tunai lah, tidak qada, tidak qada. Jumhur ulamanya pegang dengan hak itulah. Tetapi Imam Syafi'i hak kata tadi, dia kata sebelum masuk matahari itu sudah habis dah waktu asar, dia pegang dengan hadis sebelum ni. Baru ni kita sudah baca tu. Hari yang kedua Jibril sembahyang pada waktu matahari itu menjadi bayar sesuatu menjadi 2 kali ganda pada ketika itu.
Hari yang kedua. Ini menunjukkan akhir dia. Dia pegang dengan hak tu. Tapi hak tu tidak kuat sebenarnya. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i pun hak lebih sahihnya rapat kepada waktu maghrib. Sebab hak baru ni kita baca Jibril ajar, tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut waktu tu, dia tidak menunjukkan satu, tidak menunjukkan tepat waktu tu, had waktu, tetapi ia lebih menunjukkan waktu yang mukhtar, waktu yang afdal. Jangan lebih daripada tu. Gitu. Satu. Yang kedua, pendapat jumhur ulama, dia kata apa? Hadis-hadis hak baru ni yang menyebutkan sebelum masuk waktu maghrib itu sudah habis dah asar tu, ini cerita mula-mula semayang itu difardukan, iaitu ketika di Mekah lepas daripada Mi'raj itu Jibril pun turun ketika di Mekah. Hak Nabi SAW sebut ni kemudian ni, man adraka raka'atan qabla an taghruba asy-syams faqad adraka, tu kemudian berdasarkan hadis hak kemudian ni, maka yang pertama tadi sudah mansuh. Kalau kita katakan hak tu sebagai ketentuan waktu lah, maka itu sudah mansuh. Waktu maghrib pula masuknya tak ada khilaf, masuk waktu maghrib, dan ittifaq ulama masuk waktu maghrib tu iaitu apabila terbenam matahari. Habisnya ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan sampai kepada hilang syafaq. Yang lepas jatuh matahari itu dia ada lagi merah ke ufuk. Kalau kita sini sebelah barat, sebelah barat tu merah. Lepas habis merah tu tak ada belakang. Tu baru masuk waktu isyak. Tetapi Imam Syafi'i dalam qaul jadid dia, dia mengatakan selepas waktu maghrib, lepas semaya maghrib tu qada semaya 4 rakaat. Seseorang tu ambil air semaya, lepas ambil air semaya 4 rakaat. Lepas tu habislah waktu maghrib. Walaupun tak masuk lagi seperti hak mana biasa lah kita duduk amalan ni, selepas habis syafaq tu hilang syafaq tu. Maknanya selepas sembahyang maghrib 3 rakaat, lepas pada tu kira-kiranya seseorang ambil air semaya. Lepas pada ambil air semaya 4 rakaat. Lepas pada habis 4 rakaat, sekepanjang tu lah waktu maghribnya. Itu mengikut qaul jadid. Tetapi baru ni anda sudah sebut dah, qaul jadid ini, pendapat qaul jadid ini tidak lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dipakai qaul qadim dalam masalah ni. Qaul qadim serupa dengan jumhur ulama orang-orang lain, iaitu apabila hilang syafaq lah. Yang ni serupa hak duduk amalan ni. Kalau dalam kita masyarakat Syafi'i ni, hak duduk amalan ni bukan mengikut qaul jadid. Biasanya qaul jadid ni lebih kuat, lebih kemah, dan lebih disokong oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dalam masalah ni tak. Mereka mengatakan qaul qadim Syafi'i lebih kuat. Dan Imam Nawawi pun kata lagu tu, hak sahihnya tak lagi, kata dia hak lain. Tak lagi. Lepas tu ada perincian dia. Hak saat ni kita kata ambil air sembahyang, lepas tu sembahyang 4 rakaat. Ada lagi khilaf lagi di celah-celah tu. Panjang sikit pada tu. Panjang sikit tu sekadar mana? Lepas tu qamat, lepas tu sembahyang 4 rakaat sepanjang tu. Waktu maghrib. Ada lagi lah perincian dia. Sebab itulah ulama-ulama tak sepakat. Dia pegang dengan mana asalnya qaul jadid itu, iaitu Jibril mari pada hari yang pertama sembahyang maghrib, pada masa tu, pada masa terbenam matahari. Pada hari yang kedua tu pada masa tu juga, menunjukkan waktu dia tu sama. Tak ada waktu dia lain, tak ada. Waktu tu juga. Dia pegang dengan hak tu lah. Sedangkan seperti yang jumhur ulama pegang, hadis-hadis seumpama itu menunjukkan bahawa sembahyang maghrib pada masa tu lah hak afdalnya. Bukan makna waktu dia sudah habis dah, tak habis lagi. Hak Jibril mari tunjuk tu tidak menunjukkan batas waktu, tetapi menunjukkan hak afdal. Adalah beberapa sembahyang yang memang menunjukkan waktu, tapi bukan semua sembahyang. Pada ketika Jibril mari itu dia tunjuk untuk nak menyatakan had ataupun batas waktu, bukan. Bahkan menunjukkan yang afdal. Sebab itulah Imam Nawawi kata,
Dia kata wa dhahaba al-muhaqqiqun min ashabina ila tarjih al-qawl bi jawaz ta'khiriha ma lam yaghib ash-shafaq wa annahu yajuz ibtida'uha fi kulli waqtin min dhalik wa la ya'thamu bi ta'khiriha an awwal al-waqt wa hadha huwa as-sahih was-sawab alladhi la yajuzu ghayruhu wal jawab an hadith Jibril tak apalah. Imam Nawawi kata mengikut muhaqqiqun, ahli tahqiq dalam mazhab kita, iaitu mereka mentarjihkan pendapat yang mengatakan boleh ditakhirkan sembahyang maghrib selagi tidak hilang syafaq itu, dan harus dimulakan pada waktu mana saja selagi tak hilang syafaq itu. Harus, bukan molek dah, harus. Dan tidak berdosa dengan mentakhirkan daripada waktu tu. Kalau selagi tak masuk isya tu tak berdosa, harus lagi. Inilah yang betul, dan yang betul tidak boleh yang lain, kata dia. Hak ni yang pakai. Sebab itulah sekarang ni mana-mana pun yang mengamalkan mazhab Syafi'i itu dia pakai hak ni supaya dengan orang lain juga dari segi waktu maghrib ni. Dari segi waktu maghrib ini. Apalagi banyak hadis-hadis yang lain. Satunya hadis umum tadi, sesiapa yang dah satu semaya dalam waktu dia, satu rakaat bagi sesuatu semaya tu dalam waktu dia, bermakna dia dah lah semaya tu. Maknanya ni riwayat ni tak ada sebut sebelum jatuh matahari ataupun sebelum naik matahari, ke tak ada. Man adraka raka'atan minas salah faqad adraka, gitu saja dalam riwayat yang lain. Sesiapa yang dah satu rakaat semaya, ikutlah semaya apa-apa. Semaya maghrib kau misalnya, berarti dia dah maghrib tu. Dia pegang dengan hadis tu satu. Yang kedua, banyak hadis, banyak sekali. Dalam hadis disebutkan, iaitu apabila dihidangkan makanan, idza quddimal asya fabda'u bil asya. Apabila dimulakan, dihidangkan makanan, maka kamu kena makan dulu. Bahkan dalam riwayat-riwayat banyak juga menyebutkan dalam pada ketika puasa tu kan, Nabi SAW buka puasa dulu, tidak semaya dulu. Buka puasa tu lama kat lah. Buka puasa tu kira-kiranya, kalaulah waktu dia tu sesempit seperti yang disebutkan tadi, tentulah Nabi SAW semaya dulu. Dia tidak akan makan. Ini tidak, makan dulu. Makan dulu. Itulah amalan-amalan sahabat, ramai sahabat buat gitu. Menunjukkan, semua ni menunjukkan bahawa waktu maghrib bukanlah sependek tadi, tetapi dengan habisnya waktu, dengan hilangnya syafaq. Hadis Jibril yang menunjukkan waktu yang sama tu, mereka jawablah beberapa jawapan, di antaranya seperti yang anda sebut tadi. Dua jawapan tadi. Yang ketiganya iaitu hak ni yang menunjukkan sampai kepada waktu isyak ni, hak ni lebih sahih isnadnya, dari segi sanadnya lebih sahih daripada yang pertama. Waktu isyak pula, waktu isyak mengikut khilaf tadilah. Kalau mengikut qaul jadid tadi, lepas pada semaya 4 rakaat lepas maghrib, habislah, masuklah waktu isyaknya, masuklah waktu isyak. Masuk waktu isyak. Lepas tu kita kata, boleh ke nak buat lagu ni? Boleh lah, boleh. Memang ada orang yang pandai, orang yang alim buat, terutamanya apabila seseorang itu sakit kan, lebih-lebih lagi lah bolehnya. Lebih-lebih lagi lah boleh. Sakit lembek, kalau kita kata susah nak ambil air semaya tu pun kena orang cucu. Semaya maghrib, duduk semaya maghrib, bos dia molek lepas pada tu kan semaya isyak, boleh. Walaupun kita kata qaul jadid ini tidak ditarjihkan oleh ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i, tetapi ia adalah hasil ijtihad. Apabila hasil ijtihad, dia tidak roboh gugur dengan gitu saja. Al-ijtihad la yanqudhu bil ijtihad. Ijtihad tidak roboh dengan ijtihad lain yang mari. Walaupun Imam Syafi'i juga kemudian dia tidak kata pendapat yang pertama tu tak betul langsung, saya bertaubat, saya tinggal. Dak, dia tak kata lagu tu. Hak yang pertama tu pun dia bukan bagi dengan fikiran dia. Dak, ada dalil seperti yang kita sebut tadilah, hadis Jibril tu, iaitu Jibril pada hari yang pertama mayat pada waktu tu juga maghrib.
pada hari yang kedua pun pada waktu juga. Itulah dalil ni. Ada dalil juga. Ada dalil juga. Cumanya dia tengok pula kemudian tu tengok nilai-nilai pula. Bukan kemudian hak dululah, pendapat hak dulu, qaul qadim Syafi'i. Tapi kalau orang lain tak ada lah masalah nilai macam tadi, sebab mereka daripada awal lagi kata waktu maghrib baru habis apabila hilang syafaq tu. Barulah habis. Ni bagi hak Syafi'i. Dulu mana dia supaya orang lain. Dia kata apabila habis syafaq, hilang syafaq, barulah habis waktu maghrib. Tiba-tiba hak baru ni dia pegang dengan ni. Tak tahu. Dia nampak gitu. Tidak merobohkan yang pertama. Apalagi yang pertama tu kalau kita nak ambil kira pendapat ulama ni lah, bukan dia seorang yang pertama tu sampai kepada hilang syafaq tu. Bahkan jumhur ulama tu pendapat jumhur ulama. Kalau Imam Syafi'i kata kalau dia bantah, dia tak terima. Dia tak terima pun ramai lagi orang lain. Kalau tidak sampai orang lain, kalau kita nak tengok misalnya kalau dalam satu masalah ni hanya pendapat Syafi'i saja. Qaul qadim dia kata mana habis waktu maghrib ni apabila habis syafaq, hilang syafaq. Qaul jadid seperti tadi reka. Kalau kita nak pakai qaul qadim boleh ke tidak? Boleh. Boleh juga kalau tak ada pendapat orang lain pun. Sebab apa? Itu adalah hasil ijtihad. Itulah maknanya kuatnya hasil ijtihad itu. Jadi orang kemudian ni mana nilai lagi hak dulu dengan hak kemudian. Biasanya pendapat hak kemudian ni lah yang diterjihkan, tetapi hak ni tidak. Orang kemudian dalam mazhab Syafi'i terjihkan hak dulu. Hak dulu tu lebih kuat dari segi hujah, dari segi dalil dia. Kita nak pakai hak tu pun boleh, terutama sebab kita kata tadilah orang sakit nak jamak sembahyang tu. Nak jamak sembahyang. Ni bukan masalah jamak, memang habis waktu, sudah boleh. Kalau nak jamak tu pun masih ada lagi jalannya. Kepada yang sakit ke apa tu. Jamak ni maknanya kita tidak anggap habis waktu lagi. Isyak tu tak masuk lagi, tapi kita nak buat isyak dulu. Sebab kita uzur ni. Sebab kita jamak nak musafir, boleh juga lagu tu. Tapi kalau mengikut Syafi'i tadi, qaul jadid tadi, tak payah jamak. Memang sembahyang dalam waktu dia tu. Lepas pada sembahyang maghrib tu duduk sebentar, sembahyang sunat kau. Lepas pada tu kan sembahyang isyak. Yang ni dalam waktu dia, bukan jamak, dalam waktu dia. Waktu isyak pula, khilaf seperti tadilah. Hak kebanyakan jumhur ulamanya mengatakan apabila hilang syafaq. Situ permulaan dia. Akhir dia pun ada khilaf juga. Ada yang mengatakan 1/3 awal malam. Ada yang mengatakan separuh malam. Habislah waktu dia. Yang mengatakan 1/3 malam ni, awal malam, itu pendapat Umar bin Abdul Aziz. Itu juga pendapat Syafi'i dalam satu pendapatnya. Mana pendapat Imam Syafi'i ini pun banyak juga, kadang-kadang berkenaan dengan sesuatu perkara mengikut zahir hadis Ibnu Abbas ini. Hak baru ni. Thawri dan Ashabul Ra'yi Ibn Mubarak Ishaq bin Rahawai mengatakan akhir waktu isyak iaitu separuh malam. Separuh malam. Syafi'i pun pendapat lagu ni juga ketika dia duduk di Iraq. Ketika dia duduk di Iraq dia kata separuh malam. Lepas tu dia kata ada beberapa pendapat dia lah. Tetapi pendapat jumhur ulama waktu isyak rapat subuh. Termasuklah Imam Syafi'i, ada juga satu pendapat dia. Dan pendapat dia hak ni dipakai dalam mazhab Syafi'i, mana-mana pun pakai hak ni sampai subuh. Yang ni kalau sembahyang isyak tu dah 1 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Lepas tu hak 3 lagi tu dalam waktu subuh. Tunai lagi. Haruslah sembahyang pada masa tu, harus juga sembahyang isyak, tetapi bukan waktu yang afdal. Ada juga ulama yang cuba gabungkan semua tu. Dia kata hak 1/3 awal itu hak tu hak paling afdal. Hak separuh malam kurang sikit. Lepas tu hak sampai subuh tu lepas pada separuh malam tu harus, waktu harus. Ada juga yang berpendapat begitu.
Waktu harus dan waktu darurat, orang panggil waktu ittirar. Seterusnya kita tengok hadis yang kedua malam ni lebih kurang juga. Apa ni? Waktu subuh pula, waktu subuh. Waktu subuh tak ada khilaf waktu dia tu, iaitu apabila terbit fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar ada dua macam, fajar kadzib, fajar shadiq. Fajar kadzib yang ni lepas pada tengah malam tu, hujung malam tu, dia kalau kita tengok sebelah timur lah, kalau tempat kita sebelah timur, matahari nak naik, dia naik merah gitu, memanjang cerah merah. Lepas tu dia hilang. Lepas tu dia hilang tu. Itu fajar kadzib, tak masuk lagi subuh. Maknanya kalau orang orang nak puasa pun boleh lagi makan, boleh lagi minum pada masa tu. Lepas tu dia naik cerah putih, warna putih melebar gitu. Sebelah ufuk timur, di ufuk timur warna putih. Masuk waktu subuh. Itu orang panggil fajar shadiq. Yang menentukan masuknya sembahyang subuh, waktu sembahyang subuh, fajar shadiq. Lepas tu, lepas pada waktu putih tu dia gelap sikit. Dia gelap sikit. Itu waktu ghalas, orang panggil. Waktu ghalas. Nabi SAW bersembahyang subuh pada waktu ghalas. Yang ni gelap selepas asar ni. Gelap selepas asar ni. Itu masuk waktu subuh. Habis waktu subuh ada khilaf. Imam Syafi'i kata sampai waktu isfar. Ini salah satu pendapat dia lah. Sampai waktu isfar. Waktu isfar ni cerah tanah, tak terbit lagi matahari, habis dah waktu subuh. Yang ni sebelum naik matahari tu habis dah waktu subuh. Ini satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua Imam Syafi'i seperti orang-orang lain, jumhur ulama, iaitu dengan naik matahari, bila naik matahari habislah waktu subuh. Waktu isfar tadi tu, waktu cerah tanah tu masih lagi dalam waktu subuh. Hak sebelum terbit matahari tu. Hadis tadi jugalah, man adraka raka'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka. Sesiapa yang ada satu rakaat semaya sebelum naik matahari, bermakna dia dah semaya tu, yang ni tunai. Tak apalah, kita tengok hak malam ni, iaitu hadis Ibnu Syihab menyebutkan bahawa Umar bin Abdul Aziz pernah duduk di atas mimbar. Pada hari itu dia pelewak sikit sembahyang asar. Urwah bin Az-Zubair pun kata kepada dia, ketahuilah, dia kata Jibril telah memberitahu kepada Muhammad tentang waktu sembahyang. Umar bin Abdul Aziz pun berkata kepadanya, faham betul-betul apa yang kamu katakan itu, ataupun ketahuilah apa yang kamu kata tu. Satu kan? Dua. Itu kalau kita baca i'lam. Yang ketiganya kalau kita baca a'lim, beritahulah apa yang kau cakapkan itu. Yang ketiga. Yang ketiga iaitu a'lamu, aku tahu apa yang kamu cakapkan itu. Ada beberapa. Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Syihab, ni dah sekali dengan dia ni, bahkan mengikut kalau kita belajar ilmu usul hadis, Umar bin Abdul Aziz ni dikatakan sebagai pengasas kepada ilmu usul hadis. Dia suruh susun kaedah. Ada juga mengatakan bukan suruh susun kaedah tu, tidak, suruh kumpul hadis. Mana dalam kitab yang berlain-lainan, dalam bentuk kitab-kitab hadis yang lain-lain bentuknya itu.